ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سورة الحشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. Muslimin, muslimat, khususan pengerusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin, Tuan Imam yang mengepalai solat maghrib kita pada malam ini, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, bapa-bapa, tidak juga kita lupakan yang turut kita doakan keluarga dan anak-anak kita agar terus mendapat hidayah serta taufiknya. Dan kita terus istiqamah berdoa agar diri kita, ahli keluarga dan seluruh orang-orang mukmin, khususnya ahli qaryah Masjid Muttaqin, terus diberi jaminan keselamatan, keamanan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar di dunia malah juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah, seperti yang telah ditaklifkan, taklif maknanya telah diamanahkan kepada saya untuk kuliah kali ini, kita menangguhkan pengajian kitab yang sering dibaca. Maka kita akan berbicara tentang asalnya tajuk itu persiapan 10 malam terakhir. Maka ini tanda-tanda tuan-tuan orang yang baik. Belum masuk Ramadan, kita sudah berbicara tentang 10 malam terakhir. Maka malam ini saya mengambil masa yang cukup panjang untuk menyediakan slide. Kerana bercerita tentang ilmu ini, dia tidak boleh bercakap tanpa berkitab. Tuan-tuan tak ada kitab, saya persembahkan LCD. Sebab itu ambil sebanyak mungkin. Ilmu yang tuan-tuan telah ada sebenarnya, tetapi disebabkan kita hanya setahun sekali, sebab itu saya namakan muhasabah. Kita mengulang kaji tentang Ramadan. Maka Ramadan hampir menjelma, sudah kurang 8 hari, 9-8 hari. Marilah sama-sama kita menginsaf fikir diri kita dan seterusnya menjadikan yang terbaik dalam kesempatan yang ada dalam menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kenapa kita sebut kesempatan terbaik? 1 hari bulan 4, hari yang ditunggu-tunggu, bermula dengan solat subuh. Kita semua akan kembali staur saw sufuhakum rahimakumullah, rapat dan luruskan saf. Alhamdulillah. Teruja tak kita tuan-tuan? Teruja. Menunggu-nunggu saat itu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita mesti selalu sebut kepada ahli qaryah kita, Ramadan tetamu agung akan hadir bertemu dengan kita. Maka sebelum kita berbicara tentang Ramadan, mari kita muhasabah dulu dengan satu ayat. Suratul Ali Imran ayat 185. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Suratul Ali Imran ayat 185. Allah SWT mengingatkan kita, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Ada kedudukan dalam masyarakat, orang yang tak dikenali dalam masyarakat. Apa saja warna kulit, bangsa, kaum, duduk di mana, manusia ataupun haiwan, za'iqatul maut, akan merasai sakaratul maut, mati. Kalau kita buka kitab Waja'at Sakaratul Maut bil Haq, tulisan Asy-Syaikh Abdullah Al-Qarni, di dalam kitab ini ada cerita tentang pengkhabaran daripada Aisyah radhiyallahu anha melihat bagaimana Rasulullah berhadapan dengan sakaratul maut yang dahsyat. Dikhabarkan Rasulullah mengambil kain menutup wajahnya, dan Aisyah melihat tubuh badan Rasulullah dibasahi dengan peluh, berpeluh. Dahsyat tak dahsyat? Nabi kita tu bagaimana dengan kita? Beringatlah tentang kedatangan maut. Kemudian disebut dalam ayat ini, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Maka janganlah kita berkira sangat untuk bercucuk tanam, bermakna yakni kita beribadah, sebab di sana kita akan dibayar. Yang penting jaga niat. Maka hadir kita hari ini betulkan niat. Saya hadir majlis ilmu kerana Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, faman zuhzihal 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faza, inilah dia sesungguhnya yang telah berjaya. Walaupun di dunia ini dia ada perniagaan tidak berapa berjaya. Dulu dia tak pernah ada rekod straight A dalam akademik. Tak pernah ada satu kejayaan yang boleh dibanggakan, yang diwar-warkan. Tak apa. Yang penting kejayaan hakiki itu disebut oleh Al-Quran. Kejayaan tidak dihumban dalam api neraka, masuk syurga. Kejayaan ini mesti ditempa oleh manusia yang cerdik. Siapa orang yang cerdik? Saya dah baca hadis dengan tuan-tuan dah. Aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Satu orang lelaki tanya Nabi, siapa orang cerdik? Nabi kata, orang cerdik itu aksaruhum lil mauti zikra, orang yang banyak mengingati kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan orang yang membuat persiapan untuk lepas mati. Ini orang cerdik. Jadi kalau nak cerdik, nak berjaya, ni dia. Dan di akhir ayat, inilah yang perlu kita tekankan. Wa mal hayatud dunya. Dan sesungguhnya, ingatlah bahawa kehidupan dunia ini, tuan-tuan tengok dalam kurungan itu, ini sebahagian para mufassirin menggambarkan dunia itu apa? Meliputi segala kemewahan, pangkat kebesaran. Ini semua mata'ul ghurur. Illa mata'ul ghurur, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Apakah salah kita menerima harta? Apakah salah kita menerima gelaran pangkat? Tidak salah, tetapi jangan terpedaya. Kebanyakan manusia hidup atas muka bumi ini telah terlibat, terpalit dengan mata'ul ghurur, kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dia tak buat lagi persiapan yang dinamakan za'iqatul maut itu. Itu bahaya. Terpedaya. Dan sibuklah kita dengan dunia ini. Bukan satu ayat. Dia juga berada dalam suratul Fatir ayat kelima. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, inna wa'dallahi haqqun fala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim.
Suratul Fatir ayat kelima yang bermaksud Allah ingatkan kita dan ayat yang lain. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah yakni membalas amal kamu itu benar. Maka jangan kamu terpedaya dengan kemewahan hidup di dunia. Dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan, yakni dengan kenikmatan yang Allah bagi. Lalu kamu lalai dengan nikmat Allah itu, kamu menderhaka semula dengan pemberi nikmat itu. Dua ayat. Satu lagi ayat, surah Luqman ayat 33. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahshaw yawman la yajri walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'adallahi haqqun fala taghrannakumul hayatud dunya wala yaghrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Suratul Luqman ayat 33. Sekali lagi satu ayat yang lain, Allah panggil kita, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat, yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapaknya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Di akhir ayat itu Allah ingatkan kita, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah. Suratul Luqman ayat 33. Ali Imran 185, Suratul Fatir ayat 5, Surah Luqman ayat 33. Satu lagi ayat, saya tak baca di sini, tonton baca. Suratul Hadid ayat ke-20. Pukul 4:30 malam karang, qiyamul lail, tadabbur ayat ini. Bagi sedang diri sikit. Dunia ini, siapa yang tarik kita terpedaya? Syaitan. Jangan sebut kita tidak diingatkan oleh Allah SWT. Ada banyak lagi ayat dalam Quran. Saya hanya bagi 3. Satu lagi, surah Al-Hadid ayat ke-20. Jadikan ini azimat untuk kita berwaspada setiap kali kita hidup di atas muka bumi ini. Maka di sini para ulama mengatakan, apabila manusia itu terpedaya dengan dunia ini, dia lupa tujuan penciptaan dia, lupa diri. Dia tu hamba kepada Allah, dia lupa. Maka jadilah dia hamba harta, hamba nafsu, hamba kepada manusia yang lain. Bila dia lupa tujuan dia sebagai hamba kepada Allah, maka dunia yang fana diberi satu tujuan, akhirat yang baqa diabaikan. Saya ulang, kata para ulama, orang yang hilang punca, terlupa dia sebagai hamba kepada Allah, maka ketika dia hidup, dunia yang fana sementara, yang semakin reput, yang akan ditinggalkan, itu dijadikan tujuan. Akhirat yang kekal abadi diabaikan. Ini satu perkara yang sangat berbahaya. Saya nak baca ke satu hadis, saya tak sempat masukkan hadis itu di sini, dengar baik-baik. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidup dia. Pertama, apa dia dapat? Faraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan segala urusan hidup dia. 2, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah akan datangkan kefakiran di antara dua biji mata dia. 3, walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu, dunia yang dia cari itu dia tidak akan dapat, melainkan apa yang ada pada dia itu hanyalah
catatan takdir yang telah ada dalam catatan rekod dia. Ini 3 ancaman orang yang mencari dunia. Hidup aja cari dunia, dia takkan dapat. Segala urusannya bercerai-berai, kefakiran di depan biji mata dia, tak cukup-cukup. Dan yang terakhir, dunia yang dia cari dia tak dapat sebenarnya. Waman kanatil akhirati niyatahu, barang siapa yang meletakkan hidup ini tujuan akhirat. Sebab itu saya minta diri saya dan tuan-tuan betulkan niat, jaga niat. Nak keluar rumah, nak datang masjid, nak pegang jawatan. Macam saya nak bagi kuliah apa saya hendak sebenarnya. Saya nak apa? Saya bisik pada diri saya, seorang duduk depan ni pun saya cakap. Sebab saya nak seorang ni jadi saham saya. Ya, saya tak pernah memilih tempat orang ramai. Satu orang, ada orang jemput, ustaz datang ceramah, tapi kami nak bagi tahu tempat kami orang tak ramai. Panggil je, saya datang. Saya tak cari ramai orang, saya cari orang yang bersedia nak menerima. Itulah ladang saham saya. Apa niat saya? Kerana Allah. Jaga baik-baik. Bagi sesiapa yang meletakkan dunia ini akhirat tujuan dia, satu, khabar gembira untuk kamu. Wa jama'allahu amrahu, Allah akan himpunkan segala urusan hidup dia. Semua orang ada masalah. Masalah keluarga. Siapa kata dah bekerja, dulu tak ada kerja, ada masalah. Dah kerja, ada masalah, ada. Sepanjang kita bekerja, masalah aja kita jumpa. Dah pencen, ada masalah. Dulu masalah nak, masalah cucu, masalah menantu, semua ada. Masalah umum, kesihatan. Tetapi siapa yang menjadikan akhirat itu tujuan hidup, wa jama'allahu amrahu, Allah bantu dia selesai urusan hidup dia. 2, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan datangkan rasa kekayaan dalam jiwa dia. Ini hadir sifat qanaah, merasa kaya di sini. Dan yang ketiga, orang yang mencari akhirat itu, wa atathu dunya, dunia datang pada dia, wa hiya raghimatun, dalam keadaan dunia sangat hina. Tak cari dunia, dunia datang pada dia. Inilah khabar gembira 3 perkara orang yang mencari kehidupan akhirat. Kembali dalam nasihat Al-Quran, Al-Imran 185, Luqman ayat 33, Suratul Fatir ayat 5. Maka di saat kita sibuk, terpedaya, Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah dia kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala melihat hamba-Nya. Maka dipersiapkan satu tempat, 1 bulan untuk ditarbiyah, dibetulkan alignment, membawa kita semula jiwa hamba kepada Allah. Di mana ke tempat itu? Tidak lain dan tidak bukan, ya, adalah kedatangan Ramadan. Ya, cuba tahu, saya petik pandangan Yahya bin Mu'az, seorang alim dalam kitab Al-Hilya. Dunia ini hanya umpama sebuah jambatan menuju akhirat, dan orang yang cerdik tidak akan membangunkan istana di atas sebuah jambatan. Dah tahu dah dunia ini jambatan aja. Siapa suruh buat rumah kebahagiaan betul-betul di atas jambatan? Ini jambatan mana tuan-tuan? Dalam negara Malaysia ni. Ya. Mana tuan-tuan? Putrajaya ke ni? Atau Terengganu? Ada orang buat rumah dekat jambatan Terengganu? Tak ada. Jadi dunia ini jambatan. Jangan cari kebahagiaan di atas jambatan. Orang cerdik, tempat lalu je dunia ni. Saya dengar satu syarah ulama' lah. Orang yang dah bersara, dia bagi nasihat lah. Dia bagi nasihat. Orang dah bersara 60, kalau membesarkan rumah lagi, rugi dia kata. Dia bagi tahulah orang tu. Bukan di sini yang kita nak cari sebenarnya. Maka Allah selamatkan kita dengan datangnya Surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering dibaca bila datangnya Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan kena sebut betul-betul, wahai orang-orang beriman,
kutiba, itu telah pun diwajibkan. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kamu. Nah, di sini para ulama menekankan ayat yang hujung itu. Kenapa kita berpuasa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Tonton bukalah mana-mana syarah. Puasa melahirkan orang bertakwa, patuh semua perintah, tinggalkan semua larangan. Itulah manusia yang akan lahir selepas Ramadan. Cuma bila ada perkataan la'allakum, semoga kamu, ini yang menggerunkan kita. Sebab belum tentu ustaz atau tak ustaz, belum tentu dia keluar Ramadan menjadi orang bertakwa. Sebab itu kita pernah mendengar satu hadis Nabi. Ramai orang berpuasa cuma dapat ju' wal 'atash. Lapar dahaga aja. Sebulan puasa tak dapat apa, lapar dahaga saja. Ini yang mesti saya minta diri saya sendiri dan tuan-tuan, mesti ada rasa takut. Apakah Ramadan yang lalu dan yang akan datang ini kita dapat tatakun? Sebab datangnya perkataan sebelum tatakun la'allakum, maknanya tak confirm, tak ada kepastian. Walaupun Ramadan itu untuk betulkan elemen, keluar elemen tak lari lagi. Dah repair sebulan dah, lari lagi elemen. Jadi kita jangan salah siapa-siapa. Ada banyak sebab kenapa manusia itu tak lahir sebagai orang bertakwa selepas Ramadan. Maka ingin kita sebut jugalah di hujung-hujung Sya'ban ni, para ulama menasihatkan kita, kalau kamu ingin membuat satu persembahan terbaik dalam bulan Ramadan, sudah pastilah persiapan itu dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Bukan satu Ramadan baru nak bangkit kesedaran itu. Maka kita ada di hujung Sya'ban, maka bersegeralah kita dengan 10 perkara ini. 1, untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak, bertaubat kepada Allah bersungguh-sungguh di atas dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Bertaubat. Termasuklah orang-orang yang ada terpalit dengan perkara-perkara syirik, menenung nasib, memakai tangkal, berjumpa bomoh. Wajarlah dia melaksanakan taubatan nasuha. Nak puasa macam mana? Minggu lepas jumpa bomoh lagi. Saya lupa nak cari satu ayat dalam Al-Quran, jelas Allah menyebut barang siapa yang terlibat dengan perkara syirik, semua amalan dia ditolak. Belum puasa dah ditolak oleh Allah puasa yang bakal dia sertai itu. Maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, berdoa agar Allah sampaikan kita di dalam bulan Ramadan dan dikurniakan kesihatan serta kekuatan untuk beribadah sebaik-baiknya. Jadi saya nak syorkan doa yang sering saya ajarkan kepada semua ahli-ahli yang saya ada kuliah. Allahumma sallimni li Ramadan wassallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Riwayat At-Tabrani. Ya Allah, sampaikan aku di dalam bulan Ramadan. Serahkan Ramadan kepada aku. Wa tasallamhu minni, dan ambillah yakni Ramadan ini daripada aku sampai masanya. Mutaqabbala, dengan engkau ya Allah menerima amalan aku. Doa ini mesti difahami. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Lagi 8-9 hari ya Allah. Dah dekat sangat ya Allah. Kalau ditakdirkan saya mati tahun ini, izinkanlah ya Allah saya berada sekali lagi dalam bulan Ramadan. Itu makna dia. Wassallim Ramadan li. Serahkan Ramadan kepada aku. Maknanya apa? Kalau 30 hari ya Allah, kurniakan saya kesihatan, kekuatan untuk hadir solat berjamaah, mendirikan solat tarawih, melakukan qiyamul lail, kekuatan baca Al-Quran, kekuatan bersedekah.
Saya sering menasihatkan para jemaah, kalau bukan kerana PKP lah, memang saya nak syorkan tuan-tuan, sebelum Ramadan atau di waktu Ramadan, pergilah ziarah hospital Raja Perempuan Bainun. Daripada ground floor sampai tingkat atas, penuh orang. Tiap-tiap tahun macam itu. 2 minggu lepas, selepas kuliah maghrib, seorang jemaah mengadu pada saya, Ustaz, saya nak bagi tahu isteri saya tahun ini telah dilarang oleh doktor untuk berpuasa atas sebab-sebab kesihatan. Kalau dia berpuasa boleh mudarat. Bagaimana kisah dia ni? Dia hanya perlu bayar fidyah. Ada orang dilarang berpuasa, bukan sebab saja-saja tak bagi orang puasa, ada kesan kesihatan dia. Yang ini kita kena minta dalam bulan Syaban. Sehari dua ni eloklah kita melangkah. Kita tak tahu yang akan berlaku sehari dua ni. Maka doanya dalam bulan Syaban. Dan saya ingin menyertai 10 malam terakhir, ya Allah. Yang ini kita akan sentuh nanti. Persiapan 10 malam terakhir. Wa tasallamhum minni. Merintih kita kepada Allah, ya Allah, sampai waktunya seperti biasa. Ramadan tidak pernah kekal. Datang pergi, datang pergi. Berapa kali sepanjang umur kita, tonton kira lah, berapa kali masuk Ramadan? Ramadan kekal tak dengan kita? Tidak. Maka kita redha dengan kedatangan dan pemergian Ramadan. Cuma aku mohon padamu, ya Allah, mutaqabbala. Berlalu Ramadan, kau terima amalan aku. Itu yang penting. Yang ketiga, merancang program dan aktiviti ibadah untuk memanfaatkan peluang menambah pahala sepanjang bulan Ramadan. Rancang. Tak perlulah saya nak syorkan tuan-tuan. Ada orang terpulanglah, tapi saya nak sarankan, tak perlulah kita ziarah masjid-masjid orang. Malam ni saya di sini Ustaz, kita dalam hadis ni Nabi suruh ziarah masjid apa tuan-tuan? Masjidil Haram, Masjid Madinah Al-Munawwarah dan Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab tiga-tiga masjid ini dijanjikan ganjaran lipat kali ganda. Selain daripada 3 masjid ni, sama aja. Jadi ada orang hobi dia pergi ziarah banyak masjid. Tidak ada apa-apa masalah, tak pun haram. Tapi lebih baik kita berada di qaryah kita. Ini lebih afdal. Sesekali nak merasa angin masjid negeri, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan satu rutin, rancangan ziarah 30 Ramadan, 30 tempat pergi. Bagi saya itu bukan yang disyariatkan untuk kita lakukan. Keperancangan kita dah ada dah. Basuhlah apa yang patut. Kopiah kita yang dah kuning tu, gosok sikit. Menyambut tetamu agung. Kita nak jumpa agung pun tak pakai kopiah yang kuning-kuning ni. Ini nak menyambut tetamu agung. Rancang. Keempat, ini penting. Hentikan segala bentuk perbalahan dan permusuhan dengan sesiapa sahaja. Cukup. Saya tak tahan Ustaz, mulut dia ni. Tak apa, jangan balas. Ustaz tak rasa macam mana saya rasa, sakit hati. Saya jawab, mana lebih sakit hati? Kita atau Rasulullah SAW dalam peristiwa Taif? Nabi bukan sekadar dicerca, dihina, dipukul oleh satu kampung. Rasulullah tidak menerima tawaran daripada Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk memilih mana gunung yang besar untuk diangkat hempap Taif. Ada rezeki tuan-tuan pergi umrah, ziarah Taif, tuan-tuan akan tengoklah. Sebelum sampai ke Taif, memang kawasan Taif itu gunung-gunung yang besar. Jadi lain kali pergi Taif tengok, inilah yang diceritakan oleh Ustaz Suhaimi, gunung-gunung yang pernah ditawarkan oleh malaikat untuk diangkat hempap kampung Taif. Tapi Nabi tidak terima option itu. Jadi kita bersabarlah dengan caci maki. Jangan balas. Saya tak jawab Ustaz, tapi saya tulis dalam WhatsApp, itu sama aja. Bergaduh dalam WhatsApp lebih teruk daripada bergaduh dengan berdepan hari ini. Live group dan sebagainya, elak-elaklah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawlan zuri wa 'amalihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa
yang masih tidak meninggalkan qaulan zuri, kata-kata kotor, wa amalihi, dan perbuatan kotor di dalam bulan Ramadan. Apa kesan dia? Falaisa lillahi hajatan, Allah tidak lagi berhajatkan dengan amalan yang dia tinggalkan makan dan minum itu. Apakah amalan yang meninggalkan makan dan minum? Puasa. Puasa mesti dikerjakan. Tetapi umpama pepatah Melayu menyebut, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Allah tak pandang pun ibadah dia. Nah, saya nak sebut satu lagi pandangan ulama tersohor. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi bercakap tentang hadis man lam yada' qaulan zuri ini. Kata Yusuf Al-Qaradawi, mantan ketua urusan ulama sedunia ini, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor dan perbuatan keji seperti hadis yang disebutkan sebentar tadi, maka ada ulama mengatakan batal puasa. Lepas Ramadan dia kena qada semula puasa yang batal disebabkan kata-kata kotor dia itu. Sebahagian ulama lagi menyebut tidak batal puasa, tetapi dia hilang pahala puasa yang cukup banyak. Maka di sini Syekh Qaradawi mengambil satu nasihat. Sekiranya begitulah perbahasan ulama tentang kata-kata kotor, ada yang kata batal, ada yang kata hilang pahala. Maka orang-orang yang bertakwa, ingin mencari ketakwaan, jangan abaikan hadis kata-kata kotor ini. Jadi tuan-tuan ingat baik-baik, para ulama mengatakan dalam bulan Ramadan jaga dua. Pertama, jaga perkara yang membatalkan puasa. Jaga perkara daripada perkara yang membatalkan puasa. Kedua, jaga perkara daripada perkara yang membatalkan pahala. Jaga dua, saya ingatkan balik. Saya ingatkan diri saya. Jaga daripada perkara yang membatalkan puasa, jagalah daripada perkara yang membatalkan pahala. Jaga. Ada orang dia jaga makan minum betul-betul, tapi nak jaga pahala dia tak jaga. Hilang puasa dia, pahala puasa dia. Keempat, memperbanyakkan amalan sunat, ketaatan Allah seperti puasa sunat, qiyamul lail, baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Saya nak celah sikit. Sesiapa yang ingin berpuasa sunat dalam mazhab Syafi'i, selepas separuh Sya'ban dia tak boleh lagi puasa sunat. Tak boleh dah ni. Kecuali 3 jenis orang ini, dia masih lagi boleh terus berpuasa. Pertama, orang yang sudah menjadi tabiat, sekurang-kurangnya bulan Rajab dia telah mula puasa Isnin Khamis. Baru 3-4 hari sudah saya jumpa satu orang pakai kursi roda. Saya lepas kuliah, orang belanja saya makan, dia mari pakai kursi roda. Saya ajak dia makan, dia kata saya baru makan hari Khamis baru ni. Hari Khamis, hari Isnin saya baru lepas puasa Isnin Khamis, dia kata. Korek, rupa-rupanya saya dah berpuasa Isnin Khamis ni 5 tahun dah. Malunya saya, orang pakai kursi roda istiqamah Isnin Khamis ni 5 tahun. Yang ini dia boleh terus puasa lagi ni. Dan kedua, siapa yang boleh berpuasa lagi ni? Orang yang baru tahu dia ada puasa qada. Sebab itu para suami, para ayah-ayah sekalian, mesti balik dan tegaskan kepada anak-anak. Buat satu WhatsApp group keluarga. Jangan kita ada WhatsApp group taman lah, geng-geng tertentu. WhatsApp keluarga tak ada. Tulis itu, usrah keluarga. Bubuh nama kita dan isteri kita. Anak-anak cucu kita semua duduk dalam tu. Peringatkan mereka. Sudahkah kalian mengqadakkan puasa Ramadan yang telah ditinggalkan sekiranya ada? Segera lakukan. Ini dia, masa dia. Lagi 8 hari. Itu tugas kita. Dan yang ketiga, siapa yang lagi boleh berpuasa? Orang yang ada puasa nazar. Dia janji pada Allah, kalau anak saya dapat 5A, tahun ini saya akan puasa sunat sebelum Ramadan. Baru teringat, segera lakukan. Dan walaupun ada ruang untuk 3 jenis orang ini, kita tetap dilarang jangan sampai berpuasa pada hari Syak. Hari Syak itu jatuh pada 30 Sya'ban. Itu apa puasa pun jangan buat dah.
Sebagai ulama menekankan 30 Syaban berhenti. Jadi kita bagi laluan azan Isyak dulu ya. Banyak ni take 5 kata orang. Kalau kerusuh tu dia ada kata take 5. Azan ni kita bagi take 5 sebenarnya. Silakan. Muazzin tersohor kita.